Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini ialah kelas 1 Sina. Okay, kita akan sambung terus kepada lakaran, komposisi lakaran. Okay, komposisi lakaran untuk ni. Baru berapa orang? Dah 20. Wah, tengok sekejap je kan. Dah Mia, kamu ingat kau suara tengok? Ya. Okay, kelas. Tengok pada buku teks tu sebentar ya. Ada banyak cara. Okay. Ni. Ya, kerja kawan-kawan. Okay. Asas komposisi dalam ilustrasi. Okay, pandangan hadapan, depan, belakang, belakang kamu. Dan sisi, sisi kamu. Sisi. Okay, dalam lakaran, kalau untuk produk, okay, dia kena tengok macam ni. Contoh kan. Depan, ni, kata depan, handphone, depan. Sisi handphone, belakang. Okay. Dan setiap sisi itu tidak sama. Apa kelebihan-kelebihan dia. Contoh, kalau handphone dekat depan ada apa? Kelas? Depan. Kelas. Handphone ni. Dekat depannya apa? Screen. Good. Screen. Bagus. Kalau sisi? Sisi handphone kamu? Sisi? Fingerprint. Fingerprint, starter point kan. Apa semua kan. Volume. Volume. Good. Okay. Dan di belakang handphone kamu ada apa? Belakang dia? Kamera. Kamera. Good. So, itu komposisi asas untuk mana-mana kamu nak buat drawing untuk produk ataupun kenderaan ilustrasi. Okay. So, pandangan depan, sisi dan belakang. Okay, sisi ada dua. Satu sisi kiri kanan. Kita boleh pilih. Okay. Sebab kita nak highlight yang mana satu. Of course yang banyak ni kan. Yang banyak apa? Yang banyak kelebihan-kelebihan lah. Takkan nak bagi sisi kosong macam ni kan. Tak cantik drawing. Okay. Kena sisi macam ni. Yang sisi dekat sini. Sisi macam ni tau. Okay. Boleh faham tentang asas komposisi? Boleh. Boleh. Boleh? 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 Okay, lakaran. Kamu tengok sini. Ni kan highlight ni sini kat sini. So, lakaran merupakan merupakan sesuatu apa ni? Kaedah yang cepat dan pantas untuk menunjukkan komposisi komponen. Komposisi komponen. Kalau kamu perasan dalam lakaran ni, dia buat detailing dah. Ini lampu hadapan, dia dah buat detail. Okay. Sama juga untuk lakaran belakang. Okay. Untuk lakaran belakang, dia nak bagi tengoklah keseluruhan. Perspektif ni sekejap lagi saya akan terangkan. Okay. Kemudian lakaran sisi. Dalam lakaran ini, dia nak menekankan yang untuk lakaran sisi aerodinamik kenderaan tu. Aerodinamik. Perasan tak yang ini? Okay. Dia nak tunjukkan kelebihan pada pandangan sisi tu aerodinamik kenderaan itu. Okay, contoh. Kalau kita buat plan rumah. Contoh. Ini contoh untuk lagi ni. Untuk yang ini, pekerjaan yang paling best ialah designer. Okay. Kalau tak designer, designer. Okay. Ataupun architecture. Kan. Yap. Dia banyak sangat extension saya punya ni. Okay. Kan. Saya share dekat window. Atau dekat tab. Gitu kan. Kerja kelas. Kerja kelas ya. Semua sihat? Sihat. Sihat, cikgu. Sihat. Bagus. Okay, dekat Google Meet kamu ialah new tab. Betul ya? Betul. Betul. Okay, kita tengok plan. Plan rumah. Okay. Ini saya nak tunjuk dekat kamu plan rumah. Okay, contoh yang buat pandangan lah. Yang ini Okay, kita tengok. Ini saya kata untuk dalam subjek ni, RBT ni, dia akan banyak bagi kamu info sebenarnya. Okay. Ini layout. Kita panggil layout plan.
Okay, yang ini layout plan. So kalau pandangan hadapan, okay, pandangan hadapan yang ini, pandangan hadapan. Inilah pandangan hadapan rumah kamu. Kalau dia otomatik dia mesti ada pintu. Pandangan hadapan ya. Itu mesti pandang hadapan. Kalau untuk rumah, ini pandangan hadapan. Ada tak kamu punya pandangan hadapan yang kamu jumpa mana-mana yang pandangan hadapan dia tak ada pintu? Tak ada kan? Tak ada kan? Untuk nak bezakan pandangan hadapan tu. Rumah. Saya kata rumah. Okay. Kalau kenderaan tadi, macam yang kenderaan tadi, tu dia tidak sama. Okay. Contoh kita buat tadi drawing untuk kereta. Okay. Drawing for cars. Dekat sini. Tada! Best. Kelas, dekat kamu ni drawing forecast, betul ke? Kelas? Kelas. Apa cikgu? Sekarang ni drawing forecast, betul ke? Dekat kamu punya screen. Dekat skrin plan rumah. Plan rumah masih? Alamak. Ya ke? Masih plan rumah? Tak bergerak lah tu. Wow. Tak bergerak. Kena stop lagi. Yo. Yap. Kan. Stop lagi. Yo. Kelas. Semua dah breakfast dah? Belum. Okay, depan kamu ialah kereta, drawing kereta. Ya. Okay. Cikgu. Boleh? Okay. Pandangan ini ialah perspektif. Ni. Sebab boleh nampak depan, sisi dan a little bit dekat belakang. Okay, ini. Okay, pandangan itu. Ni pandangan sisi. Ni pandangan perspektif. Okay, lebih tepat. Sini banyak pada pandangan perspektif. Okay, ini pandangan sisi. Side view. Okay, yang ini side view. Tengok. Okay, ini ialah pandangan sisi. Okay, ini pandangan ni. Pandangan sisi yang ini. Okay, yang ini. Sisi semua. Boleh faham? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh? Okay, pandangan hadapan pula. Untuk pandangan hadapan. Contoh. Okay, front elevation. Kita panggil ni. Depan. Mana saya tak jumpa lagi depan. Kebanyakannya side ni perspektif ya. Ini kebanyakannya. Ini saya bagi contoh kereta tu sebab dalam tu pun dah memang contohnya kereta juga kan. Tapi untuk bagi kamu faham. Okay. Dekat sini saya tak nampak. Okay, front drawing. Contoh. Okay. Contoh Contoh. Supaya kamu boleh faham. Okay, this is front drawing. Yang menunjukkan itu front drawing depan kereta, biasanya kamu akan nampak dia akan mula pada lampu. Lampu yang macam ni. Okay, front drawing. Itu pandangan hadapan. Ni, tadi rumah pintu dia. Betul, itu nak kenal pasti itu pandangan hadapan. Betul? Kan? Kelas. Kan kelas? Ya. Betul. Betul. Hai, korang ni kan. Hai, kadang-kadang senyap. Ni. Ni. So, untuk menunjukkan dia pandangan sisi dua pintu, itu adalah petanda dia. Kalau pandangan hadapan dah kamu sasah lampu depan. Kemudian dekat belakang dia, of course bonnet. Kamu tahu itu ialah bila bonnet mesti belakang. Okay? Boleh faham? Boleh. Boleh. Bagus. Boleh faham? Bagus. 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 Sekejap. Dia ni pusing-pusing. Biasalah lain kan. Inilah kadang-kadang. Inilah jadinya. Kan. Kan. Sekejap. Bateri dia tengah low. Habislah. Susahlah. Ya Allah. Bateri tengah low. Despacito. Kejap kelas. Sekejap. Aduh. Dah breakfast tadi apa kelas? Ke tak breakfast lagi? Dah. Dah. Belum. Oh, kesiannya. Dah. Wah.
Bagusnya mak kamu rajin masak. Yang lain pun rajin juga masak. Kan? Okay, now kita tengok pada patah balik tu. Okay, patah balik pada apa kita punya ni lakaran. Okay, dia paling mudah. Kalau nak tahu itu lakaran hadapan, sisi ataupun belakang, muka depan kamu ni ialah hadapan. Okay, sisi kamu dah, of course bahagian tangan ialah sisi, pandangan belakang tu belakang kamu. Ada tak manusia mana-mana alien yang pandangan hadapan dia mesti daripada belakang? Ada jumpa tak? Ada jumpa? Kelas? Tak. Tak ada Tak kan? ada. Kan? Okay, kenapa majalah sekolah semua pandang depan? Masa kamu duduk ni, masa kamu terjah 6, duduk ambil gambar macam ni, yang comel semua ni kan? Kenapa pandangan hadapan? Why kelas? Kelas? Ni dah soalan kebat Kenapa mesti pandangan hadapan dalam majalah kamu, majalah sekolah kamu yang untuk ambil gambar kelas? Bagi saya Sebab nak tengok muka. betul, bagus. Lagi? Jawapan yang baik. Lagi? Lagi kelas? Kelas. Takkan puteri je yang banyak menjawab. Putra. Kelas. Jawapan. Tak kisahlah apa jawapan. Saya nak dengar daripada kamu. Apa jawapan dia? Kelas. Wah. Adakah aku bercakap di depan kubur? Kelas. Ni tak kebat lah ni. Tengok tu. Okay, tujuan dia kelas dekat depan macam ni. Kamu kena ingat. Apabila bergambar di depan, di kelas kamu, untuk gambar kamu ni, untuk kelas punya, kenapa muka depan? Sebab kita mudah dikenali di depan ni. Okay, sama juga macam kau nak mengorat. Kan? Kadang-kadang orang kata don't look the looks macam by its cover. Betul. Tapi kadang-kadang itu betul. Muka depan dah comel, kadang mungkin comel juga kelakuannya. So, muka depan untuk mudah dikenali. Boleh faham? Boleh. Boleh faham Boleh. So, lakaran ialah untuk menunjukkan komposisi komponen dalam siri awal. Okey, yang ini, lakaran. Ni, okey, lakaran. Bahasa Inggerisnya biasanya kita akan gunakan angle. Okey, angle depan, angle sisi kamu, angle belakang. Maksud dia komposisi lah tu. Kalau kita sebut angle, maksud dia komposisi. Boleh faham? Boleh. Okey. Saya ulang lagi. Lakaran merupakan satu kaedah yang cepat untuk pantas menunjukkan komposisi yang ini. Komposisi. Ini paling cepat. Supaya komunikasi kamu dengan klien kamu secara begini ni, dua hala ni, melalui lakaran. So, klien biasa akan nak tengok, okey, pandangan hadapan macam ni produknya. Pandangan sisi macam ni produknya. Pandangan belakang macam ni produknya. Okey. Sama juga macam kita buat produk nanti, saya akan minta 3 pandangan ini. Supaya saya lebih faham. Kan? Kata yang siapa buat tabung, pandangan hadapan tabungnya, pandangan sisi tabungnya dan pandangan belakang. Siapa yang buat rak hari tu, pandangan depan rak itu, pandangan sisi, pandangan belakang. Begitu. Supaya komunikasi saya dan fahaman saya itu jelas. Boleh faham? Boleh. 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 Ya, boleh. Ya. Sekejap. Ada kawan kamu message? Kan also. Wah, kenapa ni? Screen, glass. Boleh. Nak nampak muka? Amboi. Faiz, nak nampak muka-muka macam mana? Faiz. Amboi kamu. Sabar je. Boleh faham? Kelas? Boleh. 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 Okey. Bagi saya 2 contoh pandangan. Hafizuddin. Nafizuddin? Saya pilih. Nafizuddin, 2 Apa pandangan. itu? 2 apa itu? pandangan dalam Pandang. komposisi. Pandai.
Dua pandangan dalam komposisi lakaran. Apa dia? Kamu kan yang buat Yusuf Tayyub tu. Cikgu ada geng tak Bukan. dapat masuk. Ha. Okey, tak dapat masuk. Okey. Dia dapat masuk dah tu. Okey, Nafizuddin. Ya, cikgu. Dua pandangan. Pandangan. Penat aku nak explain. Kita ada 4 pandangan tadi kan? Pandangan hadapan. Lagi? Pandangan belakang. Pandangan sisi. Pandangan perseptif. Perspektif. Okey, sekarang saya nak minta kejap ya. Afiq. Ya. Afiq, bagi saya contoh pandangan hadapan live. Dekat sini buka kamera, macam mana pandangan hadapan? Muka. Tunjuklah apa dia pandangan hadapan. Bagi saya satu contoh, barang di keliling kamu yang pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Pandai. Bagus. Good. Bagus. Damia. Ya. Saya nak pandangan sisi live. Bagi saya satu contoh barang di sisi kamu. Kacang. Oi, saya nak live. Itu gambar kamu, tak mau. Live, saya nak live. Di sekeliling kamu ada barang-barang. Mesti ada kan botol, mesti ada buku. Kan? Buku. Kan? Mesti ada minyak wangi ke, lotion ke. Saya nak pandang sisi live. Rak. Terus jap. Cepat. Tengok. Balkis Raihana. Bagi saya pandangan belakang. Bagi saya satu benda yang pandangan belakang live. Contoh. Okay, Damia, mana? Ya. Pandangan sisi cepat, bagi saya live. Rak. Yelah, tunjuklah. Tunjuk tu supaya saya nampak kamu tu faham. Tunjuk. Tunjuk apa? Tunjuklah rak tu. Mana pandangan sisi tu? Wah. Dia ada dekat tepi kamu. Saya pakai laptop. Macam nak tunjuk? Buka kamera lah. Yelah, macam nak tunjuk? Kamera tu buka. Ya, laptop kan? Mana kamera? Kamera mana? Sini. Sini tu mana? Sini lah. Lah ilah. Okay, stop yang Snapchat kamu tu. Snapchat tu kena kau stop. Okay. Sekejap. Aduh. Kan comel itu. Nah. Pandangan comel lah. Pandangan sisi mana? Ni almari. Pandailah kau almari. Yang tepi-tepi yang lain. T-shirt kamu ke? Boleh tunjuk pandangan sisi. T-shirt Macam ke? mana saya nak bawa laptop ni pergi sana? Sayang. Ambil lah satu baju ke, satu produk yang kecil ke. Produk yang kecil-kecil ke. Aduh. Buku. Tepi saya ada buku. Okay. Mana pandangan sisi tu? Tunjuk. Mana pandangan sisi buku? Satu buku tadi, mana pandangan sisi? Bagi saya contoh pandangan sisi tu. Mana? Sekejap. Dari Balkis ready untuk pandangan belakang. Baik, cikgu. Saya nak tunggu si Damia tengok. Orang ni pun nak ambil masa lama. Tak apa, biarkan nak bagi contoh supaya dia faham. Sebab tu saya kata kadang-kadang nak check. Ini cikgu Sung betul. Tak adalah, ini kartun. Ikut Cikgu Sum yang betul, ni. Hai.
Bila buka, dia kata dia macam tu. Haha. Ni namanya snap. Ada satu budak tadi, Damia lah aja ambil snap kamera. Cuma saya tak pakai suara je. So bagi saya lebih suka pakai suara yang betul. Damia! Dia lari kot. Tak adanya. Balkis. Balkis tunjuk dulu kamu punya Balkis. Damia mana? Balkis. Cuba tu sementara tunggu Damia. Kita Ya, tengok cikgu. pandangan belakang kamu. Yang apa produk, bukan pandangan belakang kamu. Sorry, salah ayat saya. Pandangan produk. Mana produknya? Dia Okey. dia cikgu buku Allah. Okey. Ya. Apakah aku nampak sekarang ini semua juga pakai Snapchat ke? Semua pakai background gila-gila kan korang? Eh, Wah. kalau kau nak pakai background tu, kau kena, bilik kau tu kena cerah. Kau boleh. Sabar. Sabar Darwi, sabar. Ni cikgu buku. Okey, bagus. Macam mana menunjukkan itu buku tu macam mana menunjukkan itulah pandangan belakang? Apa bendanya yang menunjukkan itu belakang? Sebab tak ada tajuk. Pandai. Itu nama. Bagus. Okey, Damia. Ya. Mana? Budak K-pop ni satu orang ni cepatlah. Sisi buku cikgu. Ya, Siti saja. Supaya kamu tu faham mana. Jangan macam Darwis. Darwis dah di tepi pantai dah. Ni. Okey, bagus. Okey. Okey. Macam mana nak menunjukkan itu ialah sisi buku? Apa buktinya? Apa bukti? Yang itu ialah sisi buku. Damia? Macam mana itu membuktikan yang itu ialah sisi buku? Damia? Sebab dekat tepi. Memanglah dekat tepi. Tapi apa buktinya? Apa bukti? Memang dekat tepi. Tapi bukti. Dia mesti ada bukti. Contoh tadi macam Balkis kata, tak ada tajuk. Okay, salah satu juga ada barcode biasanya dekat belakang. Okay, itu menunjukkan belakang. Tapi dekat tepi, apa bukti itu tepi? Ada jawapan dia. Ada Bucu. tengok. Bucu. Bucu. Lagi? Tak tengok dia punya ni. Ada evidence tu dekat tepi tu. Apa dia? Ada jawapan dia. Damia dekat situ juga tajuk kan? Ya. Cuma tajuknya kecil kan? Betul. Okey. Lambat Damia. K-pop. Tapi cantik lah kamu punya tu. Apa tadi? Kamu buat style kucing ke apa ke? Dah ketawa. Okay, yang lain boleh faham tak semua? Boleh. Boleh. Yang baru masuk tu boleh faham. Ada 4 jenis komposisi pandangan. Pandangan hadapan. Ini hadapan. Okay, ini hadapan. Ini hadapan. Okay, ini hadapan. Okay, pandangan sisi. Sisi, Sisi saya tak cantik lah. Saya dah gemuk. Okay, kemudian pandangan belakang. Belakang lah. Okay, belakang. Tada! Belakang. Contoh lagi paling mudah. Okay, pandangan hadapan biasanya macam ni. Okay, ada produk dekat depan. Okay, dia mesti ada buat apa kenyataan apa semua untuk memperkenalkan produk dia dengan jenama. Pandangan sisi biasanya kosong. Untuk produk ini dengan pandangan belakang biasanya dia akan ada apa bahan yang dia guna, apa nama kilang, apa sebagainya. Boleh faham? Pandangan Pandang- bawah. Okay, itu tidak dikira. Kita tidak belajar pandangan atas macam ni. Okay, pandangan atas macam ni tidak dikira. Pandangan bawah tidak dikira. Dalam bahasa dunia reka bentuk, okay, dalam bahasa mereka bentuk, dunia reka bentuk lain, mereka bentuk, okay, dia yang sangat penting ialah pandangan hadapan, sisi, okay, pandangan belakang.
Perspektif. Yang di akhirnya ialah perspektif. Perspektif, contoh, makin jauh, maksud dia makin dekat dengan kamu, barang itu sepatutnya makin besar. Makin jauh, barang itu sepatutnya ruang itu makin kecil. Okey, itu petua dia. Okey, dekat dengan kamu besarlah lukisan tu, betul? Betul? Jauh dengan kamu lukisan itu makin kecil. Okay, itu petua dia, ingat. Dekat, kalau kamu melukis dengan saya, maksudnya bila kamu lukis besar-besar dekat lukisan, saya tahu itu lukisan dekat dengan kamu. Bila kamu lukis kecil-kecil, saya tahu itu jauh daripada kamu. Tapi biasanya kamu ni lukisnya kecil-kecil. Biarlah benda tu dekat ke, tengah-tengah ke, kamu tetap lukis kecil je. Aku tak faham. Cara nak lukis besar macam mana? Apa dia Nafizuddin? Lagi sekali? Tu Darwish cikgu. Nafizuddin? Tadi Darwish yang tanya. Oh, ya Darwish tanya apa tadi? Nak lukis besar macam mana? Lagi sekali Darwish, apa dia? Nak lukis besar tu. Nak lukis besar. Tengok depan, lukis. Okay. Nanti itu lakaran kita akan buat satu-satu. Cuma kamu kena kenal dulu konsep tadi, konsep yang semalam, konsep pembangunan konsep yang semalam, dan untuk hari ini tajuknya ialah komposisi. Okey, tujuan untuk hari ini ialah komposisi. Tengok, macam saya buat Snapchat ni kan, ubah kan. Bila dekat, dia muka, rasa tadi macam muka sebenar saya kot. Dah muka sebenar. Okey, bila jauh boleh baru nampak muka kartun kecil. Dia nak adjust sebenarnya ruang. Begitu. Yang ini nak adjust ruang. Okey. Perspektif komposisi dia mesti berkaitan pergi perspektif. Perspektif dia mesti berkaitan dengan ruang. Ruang jatuh pada elemen reka bentuk. Okey? Elemen reka bentuk. Makin jauh ruang itu, makin kecil yang kamu nampak. Makin dekat ruang itu, makin besar yang kamu nampak. Itulah perspektif 2 titik. 1 titik rasanya. 1 titik. 1 titik ke 2 titik? Cikgu Saiful, lupalah. Okay. Ada, rasanya 1 titik. Rasanya 1 titik. Dia silap tadi. 1 titik rasanya. 1 kan? 1 titik tengah-tengah, dia blow up. Kelas boleh faham komposisi? Boleh. Boleh. Betul, boleh ya? Boleh. Boleh betul? Betul. Good. Okay, saya buat satu ujian dekat sini, dekat question, dekat polls kamu. Cuba cek dekat polls. Baru nak buat. Sekejap. Saya pergi question. Okay, question dekat sini. Okay. Okay, turn on. Sekejap kelas. Follow question. Okay, ask question. Okay, ada berapa? Sekejap Tengok dekat ni. Berapakah? Tengok kelas. Tengok kelas dekat sini. Cuba tengok Q&A dalam activities. Ini baru question. Okay, saya buat poll. Ini baru question Kalau saya buat Tulis poll. kat mana cikgu? Tak apa. Saya silap dekat situ. Sekejap. Saya buat poll sepatutnya. Question tadi tu dalam, kalau kamu kena buat ni. Dekat sini ada berapa. Tak poll komposisi dalam lakaran. Okay, sekejap. Ni jawapan Atau 3. Jatuh. Jap. Jap. Okey, ni. Okay, tengok pada polls dekat activity. Tengok pada polls. Poll. Dekat activity yang ada 3 segi, 4 segi bulat tu.
3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Pilih. Saya dah tunjuk tu tadi. Mini, mini. Mana boleh minimize ni? Tak. Jawapan pun Dah ada. jawab. Bagus. Cikgu. Bagus ya. Jawapan pun ada terpapar dekat kamu punya tu juga. Dekat kamu punya slide tu. Kehadiran ada 24. Yang jawab baru 11. Nak slow. Okay, ada berapa komposisi dalam tu? Okay, sekarang dekat depan. 4. Pandai jangan bagi tahu jawapan. Okay, sorry. Kita jawapan. Kamu. Tak best. Cuba jawab dekat polls tu. Okay, cuba jawab dekat poll. Sebab nak biasakan kamu nanti. Okay, nombor 2. Dekat sini. Sekarang, apa yang cikgu pamer Gambar yang cikgu Sum pamer ialah pandangan. Pandangan. Yes, Muhammad. Yes, kenapa? Okay, gambar yang cikgu pamer. Kejap. Untuk ini. Ni pandangan apa? Apa tu? Apa? Tu apa tu yang cikgu pegang tu? Mana? Tempat letak handphone. Kat letak handphone. Kenapa tak tukar? Ni masuk kat buku teks. Okay, rujuk pada saya punya gambar Cikgu punya aja. kamera. Tengok. Gambar yang cikgu Sum pamer dekat ni. Gambar kan ada gambar kat ni. Cikgu. Ni tengok saya. Tengok saya. Saya tak ada ada gambar cikgu ni. Oh ni. Yeah, live. Pandangan. Dah cikgu. Bagus. Baru 9 orang vote. Yang lain tu tidur. Lari. Pandangan apa jawapan? Jangan bagi jawapan salah. Ada masih lagi bagi pandangan depan. Biar betul. Ni dah sah ni pandangan ni. Dan siapa yang jawab pandangan Sisi, bagus. Itu jawapan dia. Kamu sudah nampak ni. Tak mungkin ini pandangan hadapan. Sebab nampaklah tepi ni tengok. Kan? Ni petua dia. Ni. Gitu. Tengok ni Sisi tau. Depan. Tempat letak. Okay. Depan. Sisi. Belakang. Perspektif ini. Perspektif maksud dia dalam 3/4 view. 3/4 pandangan tu. Maksud dia boleh nampak pandangan. Untuk yang di sini sekarang dalam saya punya ni. Dalam saya punya live ni. Dekat saya punya screen. Screen saya. Depan. Okay, kamu nampak a little bit sisi. Okay, belakang hanya sedikit. Okay, ini perspektif. Hampir bentuk kepada 3 dimensi. Kita boleh nampak. Okay, yang ini. Boleh faham kelas? Boleh. Boleh. Bagus. Siapa yang jawab salah depan tu? Ya Allah, hai. Otak dia meletup. Korang. Alah, hai, sabar je lah. Kamu ni. Sekejap kelas. Sekejap. Okay, semua. Sekejap. Dia kalau dah jadi apa? Kalau kita stop. Macam ni. Bila tambah extension kan dalam Google kan dia sangat mengganggu rupanya. Baru nampak mengganggu. Kan? Okay, ada soalan kelas? Tak ada. Tak ada cikgu. Darwis.
Sebut 4 pandangan. Hadapan, belakang, sisi, perspektif. Bagus. Okey kelas, ingat kadang-kadang soalan saya trik. Pandangan atas, pandangan hadapan. Dalam komposisi kamu hanya belajar perkataan pandangan hadapan. Bukan pandangan atas. Boleh faham? Boleh? Boleh. Saya akan trik jawapan. Pilihan jawapan itu begitu. Ingat, hadapan. Bukan atas. Atas ni, atas kepala. Mana ada orang nak ambil? Kecuali yang drawing macam kami, beberapa orang yang AutoCAD itu lain. Yang beberapa yang menggunakan aplikasi yang memerlukan produk yang memerlukan pandangan atas tu berbeza. Berbeza bergantung pada permintaan klien. Tapi untuk kamu belajar ialah hadapan, sisi, belakang. Bawah kurang Darwis tak ada. Itu blow up kita panggil. Biasanya Tak wujud. kita panggil blow up lah biasanya lah. Itu bila kamu dah ambil nanti engineering ke, atau kamu minat dalam reka bentuk ke, atau kamu minat dalam macam Cikgu Zafrul kata AutoCAD ke, begitu. Dia beza. Tak sama. Okay? Ini seronoknya jadi designer. Semua reka bentuk di tangan kita. Kita akan kaya. Kalau pandai lah. Pandai cari projek. Sama macam Darwis, beberapa kelebihan kawan kamu yang pandai melukis. Okay? Yang pandai melukis itu satu gifted maksudnya kita terus faham. Oh ini dia nak sampaikan yang ini. Dia akan terus sampaikan dalam satu lukisan. Jadi Cikgu, inovasi tu reka bentuk. inovasi ya. Salah satu ciri. Saya buat phone stand guna penutup botol. Boleh, tak ada masalah. Bagus. Target kepada siapa? Dia mesti ada target. Target kepada siapa? Dan Pada apa? sasaran pelanggan kamu siapa? Siapa nak beli produk kamu? Kamu biar betul. Pasal jaja. Dan bila buat satu reka bentuk tu, yang macam Darwis kata, kena ada pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan belakang. Sebab itu bila melibatkan inovasi atau melibatkan reka bentuk produk, sangat penting hadapan, sisi, belakang. Untuk Tapi cikgu kalau dia punya pandangan tu, kalau dia punya bentuk produk tu memang dia bulat kan. Memang semua pandangan dia nampak lengkung je lah. Ya, betul. Pandai. Sama juga macam botol. Contoh macam ni kan yang Darwis kata. Pandangan hadapan kita dah tahu. Ni memang pandangan hadapan kita nak pilih. Dia punya tajuk. Betul. Dia punya brand. Okay. Pandangan hadapan. Jadi pandangan sisi dia mungkin ada barcode dekat sini ke atau harga. Pandangan belakang dah sasa kosong. Okay. Contoh. Okay. Contoh juga kalau bentuk itu nipis. Bapak. Okay. Pandangan depan. Kamu dah tahu ni pandangan depan. Okay. Pandangan sisi. Kosong kan? Ini pandangan belakang. Okay. Biasanya kalau produk-produk berbentuk begini, dia akan highlight yang inilah. Pandangan depan dengan pandangan belakang. Kenapa? Kenapa? Produk-produk berbentuk begini. Yang lengkung-lengkung banyak ni. Kenapa pandangan depan dengan pandangan belakang kebanyakan dia akan highlight? Why? Banyak ruang. Lagi? Bagus? Lagi? Tepat? Sebab nanti dia tak tahu nak beza mana depan mana belakang. Okey, juga kenal pasti, betul? Lagi? Satu jawapan. Saya dah tunjuk dah ni. Ni. Sini kosong, belakang. Tengok betul-betul dekat skrin sekali. Tengok betul-betul. Apa sebenarnya? Kenapa? Kelas? Kenapa? Kena fikir di luar kotak. Fikir yang lain daripada lain. Bagi saya jawapan yang lain daripada lain. Kenapa? Ni. Dia tak penting sisi pun ni. Kosong. Belakang. Dia pentingkan dua ni. Why? Untuk produk yang berbentuk begini.
Sama juga macam ni. Belakang, sisi tak ada. Kenapa? Sebab maklumat semua ada di depan. Tajuk apa semua kan? Kena di belakang. Maklumat-maklumat. Okey. Sisi perlu ke kita nak letak maklumat? Bergantung pada reka bentuk kamu. Sama macam botol air. Botol air dia beza. Tengok. Tajuk. Kan? Nama produk. Betul? Kemudian sisi. Mungkin dekat sini dia nak balancekan dia punya nutrition apa semua. Okey. Sebab mungkin dalam reka bentuk itu dia nak nampak lain daripada yang lain. Dia nak nampak berbeza. So dia buat semua nutrition itu semua di sisi dan di belakang dia patah balik pada tajuk dia. Yang ini kamu tak dapat bezakan mana satu belakang, mana satu depan. Untuk brand ini, saya kata untuk brand ini dia memperkenalkan produk dia depan belakang itu sama. Cuma yang membezakan dia yang kita tahu ialah sisi dekat sini. Okey, ada setengah brand yang berbeza, dia hanya sini depan, kemudian ini sisi kosong, ada belakang. Kena tengok juga begitu, reka bentuk dia. Ini kita panggil grafik. Okay. Grafik pun sama juga, ada sisi, ada depan, ada belakang, sama. Sebab tu saya kata, kamu bagus dalam mereka bentuk, semua kamu dah faham. Contoh macam katalog ni kan, macam tadi buku kan. Kita dah tahu ini depan. Sisi dia memang macam ni kosong betul? Atau sisi dia kosong dekat sini. Kita tahu ini sisi dia sebab ada nampak dia punya stapler. Kan? So belakang dia macam ni. Okay, sama macam buku kawan kamu. Sama macam produk ni. Dia nak promote produk dia mula daripada depan macam ni. Kita tahu ini hadapan. Sisi, tengok kelebihan-kelebihan dia cerita. Ini ya, reka bentuk. Okay, komposisinya. Kemudian dekat belakang kita tahu maklumat. Boleh faham kelas? Boleh. Boleh. Kalau saya buat soalan macam ni boleh faham ya? Cikgu, Boleh. Okey, ya, apa dia? tarik expired dia orang letak kat mana? Lagi sekali? Tarik expired dia orang letak kat mana? Oh, expired. Tengok pada produk. Bentuk makanan dekat mana? Biasanya dekat atas kan atau dekat bottom? Kan? Kalau bentuk macam ni, expired dia akan letak sama ada dekat sini, area sini. Okey. Biasanya ada dekat bottom. Biasanya lah. Expired kena tengok biasanya dekat mana-mana maklumat. Tidak semua tempat nak letak expired itu sama. Tidak sama Tengok pada produk. Botol minuman dekat mana, minuman kotak expired dia dekat mana, tidak sama. Contoh, minuman berkotak. Kayak minum susu kamu apa semua. Dia letak dia expired dia dekat mana sebenarnya? Atas kan? Dekat bawah Atas. ada. Atas. Bawah tu jarang. Dia buat dekat atas. Kenapa dia buat dekat atas? Yang botol yang minuman susu tu semua. Kenapa dekat atas? Supaya senang nak tengok. Pandai. Betul Putri. Betul. Memudahkan. Senang nak tengok. Bila kita minum. Sebab kita dah tahu minuman susu dia hanya bagi seminggu. Sama juga macam roti. Gardenia. Betul? Betul. Expired date dia dekat mana? Dekat benda yang untuk ikat dia tu. Tempat yang ditulis-tulis tu. Dekat penutup dia tu kan. Yang dekat dia punya pengikat. Betul? Dekat pengikat dia. So dia dekat situ maksud dia pandangan atas untuk satu-satu produk. Itu baru pandang atas. Okay Darwis, itu baru pandangan atas. Dia letak dekat mana benda tu? Pandangan atas. Di atas. So hadapan produk roti Gardenia di depan lain. Tidak nampak expired dia. Tapi di pandangan atas benda tu. Sama juga dengan minuman kotak. Pandangan hadapan, dia tidak ada expired dia depan-depan dekat situ. Dia buat dekat pandangan atas. Boleh faham? Jadi fungsi komposisi semua pandangan ini bergantung kepada pereka bentuk dan di mana peranan dia. Setiap benda itu memainkan peranan. Boleh faham?
Boleh. Bagus Darwis, soalan yang bagus. Soalan yang bagus Darwis. Ada soalan lagi? Rasanya tak ada. Ada ya? Tak ada ya? Okey, sampai sini saja kelas kita. Nanti kita akan jumpa lagi tau. Okey. Alright, untuk untuk ini adalah tajuk yang kita kena berhenti sekejap untuk yang komposisi ini. Lepas itu Cikgu Zaifrul mungkin akan ambil alih lagi untuk satu tajuk kecil lagi. Lepas itu kita akan mula banyak kuis. Kita akan banyak main kuis dengan di dalam ni nanti. Okey, sebab nak prepare kamu untuk peperiksaan. Boleh. Boleh. Okey. Alright. Okey, sampai sini saja kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the left. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you. Terima kasih. Kak. Thank you. Terima kasih cikgu. Thank you. Ha.